Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hidayah Natasha binti Yusof dan bersama sahabat saya Nurul Fatihah binti Muhammad Yazid, kami daripada Diploma Pendidikan Islam kelas 2 ingin menerangkan subjek asas fiqh yang bertajuk darurat ketiadaan air. Okey, seterusnya saya akan memberitahu apa isi kandungan yang kami akan terangkan sebentar lagi. Yang pertama, kita akan memberitahu apa itu definisi darurat. Yang kedua, kesan darurat. Yang ketiga, maksud tayamum. Yang keempat, dalil nakli tayamum. 5. Sebab diharuskan tayamum. 6. Syarat tayamum. 7. Rukun tayamum. 8. Sunat tayamum. 9. Cara bertayamum. Dan 10. Syarat debu. 11. Perkara yang membatalkan tayamum. Dan 12. Hikmah disyariatkan bertayamum. Apa itu darurat? Mari saya bagi tahu apa itu darurat. Darurat adalah satu keadaan yang mencemaskan atau satu keadaan yang menyusahkan kita. Kesukaran yang berlaku ini akan menyebabkan manusia akan mengingati Tuhan. Kalau kita sebagai orang mukmin, orang Islam, Muslim akan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sang pencipta kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakannya darurat ini disebabkan oleh ancaman musuh. Terdapat beberapa kesan darurat yang menyebabkan kita untuk bertayamum. Yang pertama, kehidupan rakyat tidak tenteram. Yang kedua, kemusnahan kemudahan asas. Yang ketiga, gangguan terhadap bekalan makanan. Yang keempat, penduduk hidup sengsara dan menderita. Dan akhir sekali berlaku kematian yang sangat banyak. Maksud tayamum dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Dari segi bahasa, tayamum ialah melakukan sesuatu dengan tujuan istilah. Dari segi istilah pula apa? Dari segi istilah, menyapu debu tanah yang suci ke muka dan juga dua tapak tangan beserta niat dan dengan cara yang tertentu untuk menggantikan wuduk. Maksud daripada ayat di atas ialah, dan jika kamu sakit, yakni tidak boleh terkena air atau dalam perjalanan atau seorang daripada kamu datang dari tempat buang air atau kamu menyentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air, yakni untuk wuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih, sapulah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu. Ada 4 sebab diharuskan tayamum. Yang pertama, ketiadaan air atau air hanya mencukupi untuk keperluan lain seperti makan dan juga minum. Yang kedua, keadaan yang sejuk sangat, keadaan cuaca yang terlalu sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan kita juga diharuskan untuk kita bertayamum. Yang ketiga, keadaan kesihatan kita yang membuatkan kita perlu tayamum. Contohnya, gatal-gatal yang apabila kita terkena air menyebabkan gatal-gatal itu menjadi lebih teruk. Dan yang keempat, air terlalu jauh dari tempat kita. Jadi ada 4 sebab kenapa kita diharuskan untuk bertayamum. Selain itu, ada juga beberapa syarat tayamum. Antaranya, yang pertama, telah masuk waktu solat. Yang kedua, cari air sebelum masuk waktu solat. Sebelum masuk waktu solat tu, kita dah cari air tapi tak ada, barulah kita boleh bertayamum. Yang ketiga, menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang keempat, menggunakan debu tanah yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung atau kapur. Yang kelima,
tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Terdapat 4 rukun tayamum. Yang pertama, niat. Yang kedua, menyapu debu tanah ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah ke tangan. So, dua-dua belah tanganlah kena sapu. Yang keempat, barulah tertib. Terdapat juga beberapa sunat tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, meregangkan jari tangan ketika menepuk debu. Yang ketiga, menipiskan debu dengan melaga-lagakan kedua-dua tangan. Yang keempat, mendahulukan sebelah atas muka. Yang kelima, melebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka. Yang keenam, mendahulukan tangan sebelah kanan. Yang ketujuh, melebihkan sedikit sapuan hingga pertengahan lengan. Yang ke-8, berturut-turut antara sapuan muka dengan sapuan tangan. Dan akhir sekali adalah berdoa. Bacaan niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. InsyaAllah, pada kali ini Ustaz akan tunjukkan cara-cara untuk bertayamum. Sebagaimana yang telah anak-anak belajar sebelum ini, anggota tayamum itu hanya ada 2, iaitu muka dan juga tangan. Dan alat untuk kita bertayamum hanya satu sahaja, iaitu menggunakan debu tanah yang suci. Di sini adalah contoh debu yang kita gunakan untuk bertayamum, debu tanah yang boleh anak-anak dapatkan di kedai-kedai yang menjual kitab-kitab agama ataupun barang-barang umrah, dan juga ada dijual di kedai-kedai yang berada di hospital. Ini debu tanah untuk bertayamum. Jadi pada kali ini kita hanya akan menggunakan bedak sebagai contoh simulasi pada pagi ini, kerana debu tanah tayamum ini dah habis. Jadi sebelum kita nak bertayamum, pastikan waktu solat telah pun masuk, baru kita boleh bertayamum. Di langkah yang pertama, apabila masuknya waktu solat, maka kita boleh mula bertayamum. Dan pastikan sebelum bertayamum, apa-apa barang yang kita guna seperti jam, ataupun cincin, ataupun subang yang ditindik di hidung, maka kita kena tanggalkan kesemuanya. Gelang, bagi perempuan yang pakai gelang, kena tanggalkan. Baik. Jadi kita tunjuk satu-satu hari ini. Ini contoh saja. Anak-anak anggap bedak ni adalah debu tanah. Baik. Kita mulakan bersedia dengan 2 tapak tangan, yang mana kita akan gunakan kedua-dua tapak tangan ini untuk menekap di atas debu tanah. Dan ketika mana kita menekap kedua tapak tangan di atas debu tanah, maka kita berniat. Bagaimana cara nak berniat? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma istibahati sholati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Pastikan jari-jari direnggangkan. Ini adalah debu tanah yang melekat pada kedua-dua tapak tangan untuk kita sapukan di bahagian muka.
sunat untuk kita nipiskan dulu debu tersebut dengan 3 kali ketukan. Kemudian kita sapu keseluruhan bahagian muka dengan sekali sapuan. Bermula daripada bahagian atas, tekap muka, kemudian sapu keseluruhan dan tolak ke depan. Ya. Jadi untuk tayamum kita tidak perlu meratakan bahagian muka kita dengan debu. Tidak seperti berwudu. Jadi cukup sekadar dengan sekali sapuan, tak perlu kita ratakan macam kita nak pakai bedak. Jadi selesai di sini dan anak-anak dapati sudah tiada debu di tapak tangan Ustaz. Selesai satu anggota. Kita ada lagi satu anggota, itulah kedua belah tangan, tangan kanan dan juga tangan kiri. Maka kita perlu melekap sekali lagi tapak tangan kita di atas debu tanah, yang mana debu tanah yang nak kita tekap ini bukan tapak yang telah kita tekap awal tadi. Kita akan letak tangan kita di tempat yang baru. Baik, nak tengok. Okey, maka kita sudah dapat debu tanah dan seperti biasa kita nipiskan debu tanah yang kita tekap tadi. Kemudian pastikan tangan kiri letak di bawah tangan kanan, sebahagian. Sebegini. Kemudian tarik sehingga ke siku, kemudian pusing, tolak sehingga ke ibu jari kanan. Jadi tangan yang sebelah kiri dah tak ada debu. Kita ambil tangan sebelah kanan, kemudian letak di bawah tangan kiri. Seperti tadi juga, kita tarik, kemudian kita pusing dan tolak sehingga ke ibu jari tangan kiri. Maka selesai kita bertayamum dan kita boleh mendirikan solat. Sekadar itu dulu simulasi tayamum pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tempelkan kedua telapak tangan di tembok. Kemudian setelah itu tiup debu yang nempel di telapak tangan tersebut, dengan hati-hati ditiup. Setelah itu usapkan kedua telapak tangan tersebut ke muka 1 kali saja, cukup, sampai debu-debu tersebut ke dalam muka debu-debu halus tersebut. Setelah itu usaplah punggung tangan sebelah kanan dulu sampai ke pergelangan tangan. Jadi jangan sampai kalian mengusap yang kirinya dulu, tapi yang kanannya dulu, punggung kanan tangan Kemudian setelah itu ke punggung tangan sebelah kiri, usapkan debu-debu tersebut, debu-debu halus tersebut usapkan. Seperti itulah praktek tayamum pada media tembok. Sangat mudah sekali, bukan? Para ikhwanul muslim. Begitulah tutorial tata cara tayamum pada media tembok secara singkat, padat dan jelas. Barakallahu fikum. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang tentu saja haus akan keilmuan mengenai agama Islam. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Seterusnya, syarat debu yang boleh digunakan. Yang pertama, tanah yang berdebu. Yang kedua, suci dan tidak bernajis. Yang ketiga, tidak mustakmal. Yang keempat adalah tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung. Terdapat 3 perkara yang membatalkan tayamum. Apa dia? Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk juga akan membatalkan tayamum. Yang kedua, ada air sebelum memulakan solat. Yang ketiga, boleh menggunakan air semula seperti sedia kala selepas pulih dari sakit. Terdapat juga beberapa hikmah yang disyariatkan tayamum. Yang pertama, menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana melaksanakan solat dalam apa jua keadaan. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang Allah kerana memberi keringanan untuk melakukan ibadah dalam apa jua keadaan. Yang ketiga, memelihara kesihatan badan dalam kemudaratan kerana antara tujuan tayamum termasuklah untuk mengelakkan penyakit daripada semakin merebak atau lambat sembuh. Seterusnya, menghindari sebarang bentuk kemudaratan pada anggota badan kerana menggunakan air ketika cuaca yang terlalu sejuk. Kesimpulan yang kita dapat buat daripada tayamum ini ialah kita dapat memahami bahawa amalan tayamum ini merupakan satu ibadat yang penting bagi manusia seperti juga ibadat-ibadat lain seperti solat dan puasa sebagainya, dan menjadi kefarduan kepada umat Islam. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menggariskan mengenai syariat bertayamum ini di dalam Al-Quran dan hadis dengan sejelas-jelasnya, yang mana ia sebagai satu kemudahan bagi umatnya dalam melaksanakan perintahnya. Ini seterusnya membuktikan kasih sayang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh. Kesimpulan ini membuatkan yang menampakkan bahawa bahawa Islam itu adalah satu agama yang mudah, agama yang kita tidak perlu merumitkannya, agama yang ringkas dan sepatutnya satu perkara yang kita tidak pandang rendah juga pada satu masa. Justru itu, setiap apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baik yang telah diciptakan dan telah diperintahkan. Jadi kita sebagai umat Islam, marilah kita bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan izin Allah kita lahir dalam dunia. Dari kita kecil lagi, dari kita bayi lagi, dari kita lahir lagi, kita telah menjadi seorang Muslim dan hingga akhirnya kita menjadi seorang Muslim yang berjaya. Dan akhir kalam daripada saya, semoga dengan video yang kami sampaikan ini mendapat memberi manfaat kepada anda semua dan membuatkan anda semua belajar tentang bertayamum. Sekian, terima kasih. This is our